Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita lagi dalam subjek sains tahun 3 Masih lagi dalam unit 4 iaitu tajuk haiwan. Okey, untuk minggu lepas awak dah belajar berkenaan dengan tabiat pemakanan haiwan Ada 3 kumpulan haiwan yang dikelaskan mengikut tabiat pemakanan iaitu herbivore, haiwan yang makan tumbuhan sahaja, karnivor, haiwan yang makan haiwan lain sahaja, dan omnivor, haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Baik, untuk minggu ni kita pergi kepada objektif pembelajaran iaitu 4.1 tabiat pemakanan. 4.1.4 standard pembelajaran dia iaitu di mana murid dapat membezakan dan membandingkan struktur kegigian haiwan berdasarkan tabiat pemakanan dia. Tengok tabiat pemakanan dia macam mana Kita tengok struktur gigi haiwan tu ikut kumpulan dia tadilah. Gigi haiwan herbivore macam mana? Gigi haiwan karnivor macam mana? Gigi haiwan omnivor macam mana? Okey, kita lihat satu persatu Baik, haiwan ni boleh dikedarkan kepada 3 kumpulan tadi mengikut tabiat pemakanan dia iaitu herbivore, omnivore dan karnivor. Ni cikgu dah tegangkan pada awal tadi. Baik, kita tengok satu persatu Haiwan herbivore iaitu haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Contohnya arnab dan gajah. Arnab makan lobak, makan sayur-sayur je. Gajah dia makan tebu dan makan pucuk-pucuk tumbuhan. Karnivor, haiwan yang makan haiwan lain. Dia makan haiwan lain, dia macam elang, dia makan ikan, makan ular, makan tikus. Macam ular dia makan tikus, makan katak. Tak ada ular yang makan sayur, tak ada. Tak ada burung elang yang makan buah, tak ada. Dia haiwan pemangsa ni karnivor. Dan omnivor, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain seperti monyet monyet makan buah, monyet juga makan serangga. Ayam makan serangga, ayam juga makan tumbuhan jagung, sayur-sayur dia makan Baik, seterusnya kita tengok satu persatu struktur kegigian haiwan mengikut tabiat pemakanan. Kita tengok rupa bentuk gigi haiwan ikut kumpulan Baik, yang pertama haiwan karnivor Haiwan karnivor, baik, ini adalah struktur gigi haiwan karnivor. Dia ada gigi taring, dia ada gigi geraham yang berbentuk taring. Gigi geraham dia pun macam gigi taring. Ni contohnya mulut harimau ni gigi taring dia, belakang dia gigi geraham dia pun, gigi depan dia pun tajam tajam. Gigi kacip dia pun berbentuk taring. Awak perlu ingat tu je. Dia semua dia tajam. Itu karnivor. Dia lebih tajam daripada haiwan-haiwan yang lain. Dia memudahkan untuk mengoyakkan daging yang dimakan. Daging kan liat kan. Jadi dia perlukan semua gigi dia tu semua tajam macam taring supaya mudah mengoyakkan daging. Ini struktur gigi dia. Contoh dia harimau, singa. Haiwan herbivore pula yang makan tumbuhan. Di mana bentuk gigi dia macam ni. Dia ni ada gigi kacip dan gigi geraham saja. Ada tak gigi taring? Tak ada sini kosong. Tak ada gigi taring. Contohnya hamster, arnab, kambing. Dia tak ada gigi taring. Herbivore dia tak ada taring. Dia hanya gigi kacip je. Yang ada gigi kacip yang kuat, yang besar Gigi kacip, contoh macam gigi arnab tu untuk potong tumbuh-tumbuhan. Lepas tu gigi geraham dia lebih besar untuk hancurkan tumbuhan yang dimakan tadi. Ini struktur gigi dia Hanya gigi kacip dan gigi geraham sahaja. Tak ada gigi taring. Kalau karnivor tadi gigi taring je semua. Okey, dan yang terakhir haiwan omnivor. Dia ada gigi kacip untuk potong makanan, ada gigi taring untuk koyakkan daging, dia ada gigi geraham untuk lumatkan makanan. Sebab dia makan tumbuhan dan haiwan, dia perlukan gigi kacip untuk potong tumbuhan dan dia juga perlukan gigi taring untuk koyakkan daging dan dia perlukan gigi geraham untuk hancurkan makanan yang dimakan. Ini adalah struktur mulut
Monyet lah, monyet. Ni gigi kacip. Ni gigi taring yang tajam ni, yang belakang tu gigi geraham. Dia macam manusia. Manusia pun ada 3 jenis gigi kan. Manusia makan daging, manusia pun makan tumbuhan. Jadi dia sama. Omnivore ni dia sama macam gigi manusia. Okey, jika kegigian tak sesuai, kenapa kegigian dia berbeza-beza? Kalau omnivore, haiwan omnivore, cuba tengok situasi. Gigi saya boleh koyakkan ikan ni dengan mudah. Nampak? Nampak tak? Kalau dia guna gigi taring je semua, dia boleh koyakkan ikan, tapi dia tak boleh potong buah pisang. Kena ada gigi kacip. Ni orang utan dia omnivore. Ni semua gigi taring. Sepatutnya dia kena ada gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Gigi taring ada koyakkan daging, tapi gigi kacip tak ada nak potong buah pisang. Herbivore. Tengok herbivore pula. Susahnya nak potong rumput ni. Awak tengok. Kalau dia gigi taring semua, nampak macam mana dia nak potong rumput. Dia tak ada gigi kacip. Cuba tengok singa ni. Haiwan karnivore. Kalau singa ni tu gigi dia macam haiwan herbivore, dia ada gigi kacip yang macam mana dia nak koyakkan daging, betul tak? Jadi setiap kumpulan tu struktur gigi dia berbeza ikut keperluan. Karnivore sepatutnya gigi taring. Herbivore sepatutnya gigi kacip depan ni. Omnivore sepatutnya gigi taring dan gigi kacip. Faham Baik, perubahan tabiat pemakanan. Okey, cuba tengok, awak tengok gambar ni. Tak semua haiwan dia walaupun struktur gigi dia omnivore, tetapi tak semuanya makan tumbuhan dan haiwan. Contohnya macam beruang ni. Tengok beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivore, makan tumbuhan dan haiwan lain. Nampak dia makan buah beri, dia makan ikan. Dia adalah haiwan omnivore. Namun beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanan. Walaupun dia ada gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham, tetapi beruang kutub dikelaskan sebagai karnivore. Kenapa? Kenapa dia karnivore sedangkan beruang ni omnivore, dia gigi kacip ada, gigi taring ada. Okey, tengok kerana hanya memakan haiwan lain akibat dari ketiadaan tumbuhan di kawasan kutub yang diliputi salji. Kita semua tahu beruang kutub tinggal di kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan ni adalah tempat di mana penuh salji dekat situ. Jadi tumbuhan tak boleh nak tumbuh. Jadi dia tak ada pilihan. Dia terpaksa makan daging sahaja, tak ada tumbuhan. Jadi dia dikelaskan sebagai haiwan karnivore. Beruang kutub beruang biasa masih lagi omnivore sebab dia ada sumber makanan yang banyak. Tapi beruang kutub tak ada. Dia hanya ada pilihan daging sahaja. Faham Baik, kita tengok tugasan. Okey, apa yang perlu awak buat? Okey, sambungan untuk minggu lepas, guna buku aktiviti minggu lepas sampai 41 kan? Okey, minggu ni muka surat 42, 43, 44. Mudah saja ni. Awak boleh rujuk buku teks untuk jawab soalan-soalan ni. Mudah sangat ni. Ni kalau awak betul-betul faham 10-15 minit dah siap dah. Dekat bawah buku rujuk buku aktiviti tu dia ada muka surat rujukan untuk buku teks. Kalau tak faham, buka buku teks, ikut muka surat yang dinyatakan awak tengok dekat situ. Okey, nanti saya akan bagi tahu satu tarikh di mana saya akan kumpulkan buku-buku ni. Nanti penjaga boleh hantarlah dekat pondok pengawal. Tapi saya akan maklumkan tarikh dekat dalam grup nanti. Bukan hari ni hari ni saya bagi masa dulu sebab ada yang tak sempat buat. Kita bagi 2-3 hari lah. Nanti saya akan maklumkan tarikh bila awak perlu hantar buku aktiviti awak. Baik, setakat ni saja untuk minggu ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih.